ديننا ودنيا من ظهرنا ومالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sudah pendengar dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat daripada Allah taala kepada kita sekalian, dapat sama-sama kita bertemu lagi pada malam ini dalam siri kuliah Suratul Kahfi. InsyaAllah pada malam ini kita akan mulakan dengan ayat yang ke-19 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya, supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya, "Berapa lama kamu tidur?" Sebahagian dari mereka menjawab, "Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari." Sebahagian lagi dari mereka berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu membawa wang perak kamu ini ke bandar. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal yang dijual di situ. Kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya. Dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar. Dan janganlah ia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu." Kawan-kawan dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kita sambung lagi pelajaran kita dari surah Al-Kahfi malam ni pada ayat yang ke-19. Qauluhu ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum. Maka demikianlah kata Allah, seperti mana kami telah tambahkan kepada ahli-ahli Al-Kahfi gua ini petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah tidurkan mereka dalam gua untuk tempoh yang lama. Maka kami telah jaga juga tubuh badan mereka daripada hancur dan musnah, dan kami telah biarkan mereka itu hidup tapi dalam keadaan mereka tidak makan, min ghairi aklin wala syurbin, dengan tidak makan dan tidak minum untuk tempoh yang panjang, dan kami telah bolak-balikkan tubuh badan mereka. Maka Tuhan kata, wa kadzalika ba'atsnahum. Maka demikianlah kata Allah, kami bangkitkan mereka, kami hidupkan mereka daripada tidur yang serupa dengan mati itu. Jadi ayat ni tuan-tuan, ia terikat dengan ayat sebelum daripada ni. Ayat sebelum daripada ni Allah Subhanahu wa taala sebut keadaan mereka
di mana pemuda ini ditambah imannya oleh Allah, ditidurkan oleh Allah, dijaga tubuh mereka daripada musnah, dikekalkan mereka hidup dalam keadaan tidur, tidak makan, tidak minum untuk tempoh yang lama, nak jaga tubuh supaya selamat. Maka Tuhan balikkan pula tubuh mereka sekali ke kanan, sekali ke kiri setiap tempoh dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan kata, wa kadzalika ba'atsnahum, maka demikianlah kami telah bangkitkan mereka. Yakni daripada tidur tadi kami hidupkan mereka daripada tidur yang serupa dengan mati. Tidur ni saudara-saudari dikasihi sekalian adalah saudara kepada mati. Tidur-tidur ni saudara kepada mati. Jadi sebab itulah kita dah bila kita tidur tak tahu gapo. Samalah kalau kita mati. Nampak je, tapi bezalah, hakikatnya berbeza. Rupa luarannya nampak sama. Ini tidur, ini mati. Nampak dua-duanya sama-sama tidak bergerak. Hakikatnya tidak sama. Tidur begini, matinya begitu. Maka Tuhan kata, wa kadzalika, demikian pula lah kami bangkitkan mereka itu. Kenapa Tuhan bangkitkan ashabul kahfi ini? Liyatasaalu bainahum. Allah Ta'ala bangkitkan ashabul kahfi ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu kepada mereka tentang kekuasaan Allah, tentang peliknya kejadian kami pada manusia ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka melihat pada urusan mereka dan mereka saling bertanya di antara satu sama lain. Ya, liyatasaalu bainahum, kalimah lam di sini artinya lamul aqibah au as-sayrurah, yakni supaya jadilah mereka itu bertanya, supaya mereka itu tahu akan kesudahan mereka. Qala qailum minhum, maka berkatalah di kalangan ashabul kahfi ini, dia tanya sama-sama mereka bila bangkit dari tidur ni tuan-tuan, dia pun tanyalah, kam labithtum, berapa lama kita tidur di sini? Yakni kam raqadtum fi naumikum, berapa lama kamu tidur dalam gua ini? Sebab mereka rasa, ada di kalangan mereka rasa dengan bitulir raqad, yakni panjangnya mereka tidur. Qalu, jawab sebahagian mereka, labithna yauman au ba'da yaumin, sesungguhnya kami duduk dalam gua ini, kata dia, labithna yauman, satu hari, au ba'da yaumin, ataupun separuh hari. Boleh jadi kami duduk dalam gua ini satu hari ataupun separuh hari, yakni rasa sekejap saja. Ada kalangan berkata, kita duduk ni kita rasa sekejap, sama dengan mati kawan-kawan sekalian. Bila mati ni kawan-kawan, dia rasa, ada orang rasa panjangnya, nak boleh ke dibangkitkan oleh Allah. Tapi ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala, mereka ni Nabi Tuhan kata, dalam satu hadis Nabi kata, tidurlah kamu seperti mana tidurnya di malam pengantin. Dibuat perbandingan oleh Rasulullah supaya dengan tidur seperti mana tidur malam pengantin, biasanya kalau orang baru kahwin, dia cepat cerah, cepat subuh. Maka seperti mana cepatnya subuh bagi orang yang baru kahwin malam pertama bersama isterinya yang dia kasihi itu, maka sahabat sekalian, demikianlah juga dengan mati. Bagi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bagi mereka itu tempoh yang begitu singkat mereka berada di alam barzakh. Demikian juga di sini, tempoh yang begitu singkat mereka berada dan tidur dalam gua. Qalu labithna yauman, sama ada kami duduk di sini satu hari, au ba'da yaumin, ataupun kamu duduk di sini seperti sebahagian daripada hari. Karena kata ulama, ashabul kahfi ini dia kata, dia masuk dalam gua di awal hari dan dia sedar tidur pada akhir hari. Sebab tu dia kata, labithna yauman au ba'da yaumin, ataupun separuh hari. Dia masuk awal hari, pagi dia masuk gua, dia lari, kemudian di petang hari dia disedarkan oleh Allah. Tapi bukan petang hari yang sama. Petang hari selepas berlalunya tempoh selama 300 tahun.
Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka berkata, kami duduk di sini selama satu hari ataupun separuh hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Jawab sebahagian yang lain, dia kata rabbukum a'lamu bi amrikum, yakni Allah Subhanahu wa taala lebih tahu akan keadaan kamu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu berapa lama kamu duduk sebenarnya di sini. Ya, kamu rasa sekejap ada, kamu rasa separuh hari ada, kamu rasa sehari pun ada. Yang sebenarnya berapa lama kamu duduk di sini hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha mengetahui, dan kamu tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hak ni agak tua-tua semua, tapi Tuhan kata, ya sebenarnya rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka kata, Tuhan kata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamakah kamu berada dalam gua ini. Baik. Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu tidur di sini. Qalu labithna rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Kemudian kawan-kawan sekalian, apabila mereka saling ingat di antara sama-sama dia ni, berapa orang mereka ni, ada ayat mari lepas ni insya-Allah. Ada kata 4, 5 dengan anjing, ada kata 5, 6 dengan anjing, ada kata 6, 7 dengan anjing, ada kata 7, 8 dengan anjing. Baik, tak apa, tu ayat akan tiba insya-Allah taala. Jadi bila mereka ni ingat di antara mereka, mereka pun buatlah satu ketetapan. Dah bangun tidur ni tuan-tuan sekalian, mereka ni berasa lapar. Seperti kita jugalah, lapar agak, pakat mesyuarat, pakat fikir lagu mana cara nak buat untuk cari makanan. Maka mereka pun buatlah satu resolusi. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka hendaklah kita utuskan salah seorang di antara kita, yakni kita atas salah seorang di kalangan puak kita ni, bawa bidarahimikum, bawa duit kamu ataupun bawa emas kamu ini yang ada dalam poket kita, kita bawa daripada rumah kita ni, untuk kita pergi cari makanan. Kita bawa duit, kita pergi kedai, carilah makanan. Mudah-mudahan kita boleh buat balik makanan ini kepada kita semua. Ni tuan-tuan, pada ayat ini kata ulama, dia kata, apabila mereka buat ketetapan supaya diutuskan seorang wakil untuk mencari makanan kepada mereka, hatta pergi ke bandar. Kata setengah ulama tafsir, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah, bandar ini namanya Bandar Tursus. Nama dia Bandar Tursus. Bandar tempat dia keluar namanya Bandar Tursus. Baik. Jadi ulama kata di sini disyariatkan al-wakalah. Yakni kita pilih ramai-ramai puak kita ni tuan-tuan, siapa dia nak jadi wakil kita. Dan wakil ni pula dia kena orang yang pandai untuk bergaul dengan masyarakat setempat. Pandai-pandai mulah, orang panggil siasah. Siasah artinya berpolitik, yakni pandai-pandai kamulah. Dan kamu kena pandai menyamar untuk masuk bandar ini, kamu keluar nak beli makanan dengan penduduk negeri ini, supaya penduduk negeri ini tidak tahu siapakah kamu. Kalau mereka tahu siapakah kamu, dia akan bunuh kamu. Kerana tuan-tuan, pada pandangan penghuni gua ini, mereka masih beranggapan bahawasanya masa itu yang memerintah masih lagi Raja Dakyanus, raja yang dahulu kala. Jadi dia kata di sini, pergilah baik-baik kamu ke sana. Pergilah baik-baik kamu ke sana, ramai-ramai puak-puak kamu. Itu satu perkara. Dia boleh pilih
Mana hukum, kata ulama hukum di sini kita boleh wakalah. Ramai-ramai puak kita ni kita wakil kepada seseorang untuk mencari keperluan kita. Jadi wakalah dibenarkan oleh agama. Yang kedua di sini kata ulama, bila disebut fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, ulama kata di sini kita harus bersyarikat. Yang ni mari kita share ramai-ramai duit kita ni kita beri kepada seseorang di kalangan kita supaya dia pergi ke kedai. Jadi kawan-kawan, hukum bersyarikat ini kita kena belajar. Kalau kita nak berniaga, kita kena belajar. Kalau buat macam ni jadi syarikat. Hukum syarikat ni macam mana? Okey, lah ni kita nak buka kedai telefon. Kedai telefon nak buka kedai ni tuan-tuan, kita nak share. Saya separuh, sekawan saya separuh. Jadi ada hukum dia. Kalau saya separuh modal, dia separuh modal, ada syaratnya. Kalau ringgit sama ringgit, kalau dolar sama dolar. Dia kena campur gaul gini. Itu satu bentuk syarikat. Ada syarikat yang lain, modal demo, kawin jon nega. Itu satu perkara. Banyaklah jenis-jenis syarikat yang tuan-tuan kena belajar dalam kitab fiqh. Jadi kita share ramai-ramai, jadikan satu duit, kita pergi ke kedai, kita belikan keperluan kita. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Sebenarnya kawan-kawan, orang yang nak berniaga, dia kena belajar banyak perkara. Selain pada hukum syariatnya, dia kena belajar juga bab ribanya, bab rasuahnya, bab al-ihtikar, bab monopolinya. Kita kena belajar supaya pendapatan kita itu adalah bersih dan halal dari segi agama. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu kata-kata dia kata gini, dia kata la tabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha. Jangan ada orang yang berniaga dalam kerajaan kami ini kecuali dia kena belajar hukum. Hukum lagu mana? Hukum rasuah lagu mana, nipu lagu mana, hukum bak sukatan macam mana, timbangan lagu mana. Segala undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perniagaan mesti dia belajar supaya pendapatannya adalah jelas. Itu agama mengajar kepada kita sekalian. Hari ini ramai orang berniaga tidak jelas. Komisen pun tidak jelas, keuntungan pun tidak jelas. Itu salah. Bila kita nak berniaga, kena belajarlah. Lagu mana kawan nak join dengan demo, berapa keuntungan, kalau rugi sama. Nego ni tuan-tuan, kalau rugi sama tanggung, kalau untung sama kecak. Tapi orang ni setengah-setengah, dia makan tengah jalan. Dia ambil tengah jalan, dia ambil untung dah dia sikit. Ambil untung sikit tengah jalan. Katalah ada tanah nak jual 100,000, kita pun pakat 50,000 seorang. Jadi 100,000, tapi dia ni tuan-tuan, dia pergi beli dengan si penjual tu potong dah ke dia 10,000. Jadi 90 ni tuan-tuan, dia kata tanah ni 100,000, 10,000 dah gomo dia. Tak boleh lah. Sebab walaupun kita pergi atas nama saibun, tapi saibun tu bawa amanah. Amanah saibunya campur dengan amanah orang lain seorang lagi. Dia kena jujur lah. Hak tu orang nego Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata at-tajiru as-saduqu al-aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Peniaga yang jujur lagi amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan pada hari akhirat kelak ma'an nabiyyin, bersama dengan para nabi, was-siddiqin, dan para siddiqin, wasyuhada, dan juga orang-orang yang mati syahid. Jadi tuan-tuan kena belajar hukum berkenaan dengan perniagaan kalau kawan semua nak berniaga. Baik. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Allah Subhanahu wa taala kata falyanzur ayyuha azka ta'aman. Bila kamu sampai di pasar ini, kamu tengoklah mana makanan yang paling bagus. Falyanzur ayyuha azka ta'aman ay falyubsir
kamu tengok ayyal at'imati ajwadu wa anfa'u wa atyabu wa aisaru si'ran. Kamu pilihlah, kata dia, apa dia ni, makanan mana yang paling baik, yang paling bermanfaat, yang paling bagus, yang paling mudah dan yang paling murah. Pak, marilah kita dengan qada yang munasabah untuk kita semua ni makan. Pak, marilah. Sifat makanan kita beli ni kawan-kawan semua, carilah makanan yang halalan tayyibah, benda yang bagus, benda bermanfaat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini, kata Allah, benda yang halalan, sifatnya halal, tayyiban, lagi bagus. Jadi katakanlah nasi sudah halal, tapi cara penyediaannya mestilah bagus, nak bersih dan sebagainya, baru jadi tayyibah. Kalau buat roti payah guna kaki seperti setengah orang di tempat di negara India dalam YouTube ni tuan-tuan, itu tidak tayyibah, tidak bagus. Samalah tempat kita pun kadang-kadang orang kita ni kawan-kawan, dia pengotor sedikit, minta maaf banyaklah. Orang kita ni dalam baks dia makan ni halal, betul halal, tapi tayyiban itu kurang. Dia tak jaga kebersihan, ya. Jaga kebersihan. Saya pernah lah satu kali saya pergi nak beli satu roti canai. Ni ceritalah, sekadar cerita kongsi tuan-tuan sekalian. Pergi kedai ni, amat tak tahu dia tuan kedai. Turun kereta, bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak beli apa abang? Oh ya lah, nak roti canai. Berapa nak? Kata kosong ni, telur ni. Ada orang di rumah teka tu. Ambo tak tahu dia tuan kedai. Masa tu tuan-tuan, jadi sarokok duk buat dengan orang. Dia pergilah tempat kuali roti canai. Dia letak rokok di bengah kuali, dia pula kepala gas, dia pun ambil kertas cucuh dengan meceh, dia pun periduk lah gas tadi. Dia kesak kuali dengan kain good morning, hok kesak meja tu, cuci molek tapi kain kotor. Dia pun tangan dia hok jamuh kau tu, jamuh kau ni, petak kau tu, petak kau ni, tuan-tuan semua. Dia ambil roti canai, dia kibah. Dia wik pada ambo. Apa nak ayatnya? Halal ada roti canai? Halal. Tayyibah ke tidak? Tidak. Dia tak jaga. Kita kena jaga makanan kita makan ni. Biar tahu benda ni boleh, benda ni tak boleh. Ni halal, ni tidak halal. Tidak halal tinggal. Kadang-kadang ayat orang sembelih kedai. Betul lah Melayu. Orang Melayu ada kat rumah saya ni, satu kedai sembelih ayat. Biarlah mana-mana pun. Satu kedai sembelih ayat tuan-tuan. Dia sembelih ayat ni pertama, dia letak, dia buat macam apa ni, kolah gitu. Dia sembelih ayat geruk, dia tahu ayat. Meleh, 2-3 orang tu kan sembelih. Meleh tahu dalam kolah tadi. Menyebabkan ayat hak bawah tu mati kerana disembelih ke atau mati kerana lemah. Kalau mati kerana lemah, dia jadi hukum mapuh. Dia tak jadi hukum mati. Kita duk makan apa orang ayat sembelih, tapi ayat tu mapuh, bukannya ayat tu mati. Ini benda-benda lagu ni kawan-kawan, kita kena ambil cermat. Jadi kita makan ni kedai, tengok molek cuci ke tak cuci. Ambo suka cari kedai makan hot tempat masuk duduk depan. Boleh tengok, tak kena royak terus ke dia. Dan mencarilah makanan yang bermanfaat, yang bagus-bagus dan yang murah harganya. Wa aisaru si'ran, cari hak murah-murah harga. Harga murah ni masalah kok. Kadang-kadang kita amor orang Kelantan ni rajin kena tipu ke orang Kelantan. Sekali pergi makan di PCB. Saya keluarga saya 5 orang. Allah makan apa tuan-tuan? Maggi beluk, dua bekas. Lepas tu ada kepuk-kepuk sikit makan, ambil airnya 2 butir. Tak nak bayar, murah lah, murah. 7 orang tu makan Maggi beluk, makan colek kepuk sikit, airnya 3 butir. Nak bayar tu, dia mari base saya RM167. Murah dah tu. Dah, murah dah tu. Hanya semelah. Sama-sama Kelantan pun melah. Kena korang, hak biasa jual nampak. Meleh kita bayar lah, tapi sekali tu lah kita ginya. Orang panggil rega tu terik. Sekali tu orang gi apa orang tak gi pak bila. Wa aisaru si'ran wal yatalattaf wa la yush'iran bikum ahada. Dan hendaklah kamu berlembut-lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar. Kamu gi tu
wal yakul latifar rafiqan fi talabi wa fi khurujihi wa dukhulihi al-Madinah. Mu kena liuk-lituk molek lah. Mu pergi minta barang nak beli pun molek, mu tubik molek, mu masuk molek, mu beli pun biar molek. Jaga baik-baik. Jangan ada orang tahu bahawa kita ini adalah golongan pemuda yang lari daripada penyembahan berhala zaman Raja Daqyanus kepada mari ke gua ini. Molek-molek kita sembunyikan rahsia puak-puak kita. Kalau di zaman orang tua kita belajar Quran dulu, ayah saya mengajar Al-Quran. Kalau dia duk mengajar Quran apa, dulu ada Quran ni tua-tua tulisan merah di tengah. Dia waliyatalattaf ni biasa nuskhah Quran lama, Quranul Majid, ditulis dengan tulisan warna merah. Biasanya kalau orang belajar Quran di rumah, ada tulisan merah tengah ni, selah dua nak sampai tulisan merah, tu guru Al-Quran nak royak selalu. Dia kata, apa dia kata? Dia kata, bolehlah kau nak rendai berah pulut, nak sembelih ayam. Untuk apa dia? Untuk buat pulut kuning. Orang tua kita kata, siapa kalimah waliyatalattaf. Biasanya, di situlah tengah-tengah pembahagi dua di antara 15 juzuk pertama, 15 juzuk yang kedua. Atau orang tua kita mulalah buat-buat nak bersukaria dengan anak-anak murid semua. Baik. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Dan supaya orang ramai tidak tahu pun dengan keadaan kamu. Jangan bagi orang terasa, dia kata, gilah molek kedah. Jangan bagi orang terasa kewujudan kamu. Muniflek pada orang. Baik. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa, dan jika berlaku demikian kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala sebut sini bahawa innahum yadhharu alaikum, sesungguhnya kamu kena ingat baik-baik bahawa kawan-kawan Daqyanus, raja itu, kalau dia tahu keadaan kamu, apa dia buat? Dia akan rejam kamu, dia akan pekung kamu dengan batu, dia akan benci kepada kamu, dia akan paksa kamu balik kepada agama asal kamu, yakni dinul wasaniyati wa ibadatul asnam, itu agama-agama berhala dan penyembah-penyembah kepada berhala. Bila kamu ditangkap oleh mereka dan kamu ni pula mengaku masuk agama mereka, nyepaksa masuk pada agama asal juga, agama Daqyanus juga, kalau setuju dengan hal ni, walan tuflihu idzan abadan, nescaya kamu tidak akan berjaya lagi buat selama-lamanya. Jadi jaga baik-baik pergi kedai, jangan bagi orang tahu pun akan kedatangan kamu ke pasar tadi. Tuan-tuan kena beringat molek dengan keadaan kita menjaga sesuatu perkara. Orang lah ni nak nunjuk orang dulu tuan-tuan untuk selamat pada keadaan mereka buat sifat riak, sifat suka menunjuk dan sebagainya. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak padanya. Pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula sesudah mati. Setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka.
Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Baik kawan-kawan sekalian, wa kadzalika a'tharna alaihim, sebagaimana kami tidurkan mereka, sebagaimana kami telah bangkitkan mereka. Dan orang ramai melihat kepada keadaan mereka, melihat kepada tidurnya mereka. Orang-orang yang mereka itu rasa syak pada kekuasaan Allah dalam menghidupkan orang-orang yang mati, orang yang ragu-ragu pada kebangkitan, pada masalah hari kiamat. Apabila Allah Ta'ala buat cerita Ashabul Kahfi ini menjadi satu hujah, satu dalil, satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya. Tuhan berkuasa untuk membangkitkan manusia. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun, supaya manusia itu mengetahui bahawasanya janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bangkitkan manusia itu adalah benar. Allah Ta'ala janji dah kita akan berdepan dengan hari kebangkitan. Janji Allah Ta'ala pasti akan benar kawan-kawan sekalian. Jadi peristiwa kebangkitan hari kiamat, kebangkitan kita pada hari kiamat, bila kita tengok cerita Ashabul Kahfi, kita yakin bahawasanya kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Tuhan kata wa kadzalika a'tharna? Kalimah al-i'thar, Tuhan guna perkataan demikianlah kami dedahkan pada mereka hal ehwal ini, kerana kebanyakan orang yang lupa sesuatu perkara, kemudian dia ingat balik, dia akan tengok, dia akan perhati. Maka seperti mana kamu lupa, kemudian kamu ingat balik, kamu tengok, kamu akan perhati, kamu akan berjaga-jaga supaya kamu dapat pegang perkara yang tersebut. Sebagaimana Ashabul Kahfi dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semula, orang yang melihat kepada keadaan mereka ini akan lebih berjaga-jaga. Ingat bahawa mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'tharna, yakni mereka berpegang dengan kenyataan bahawa selepas dia lupa, berpegang dengan kenyataan di saat mana mereka ini telah berbincang di antara satu sama lain. Mereka telah berbincang satu sama lain di antara mereka, dia pun dapatlah satu jawapan. Baik. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mana mereka itu lepas puak-puak ni kawan-kawan sekalian ada yakin bahawa kiamat itu satu perkara yang benar, pasti akan berlaku. Pendedahan ini berlaku semasa orang itu berbantah-bantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula sesudah mati. Duduk bicara kata-kata lagu mana kita, lepas pada kita mati kita hidup balik ke tidak. Ini perbincangan di antara mereka. Jadi ada orang yang percaya bahawa akan hidup balik. Ada di kalangan manusia kata bahawa mana boleh hidup balik, manusia dah mati, matilah. Tengok dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dalam Quran sebut cerita orang kafir Mekah tak percaya kepada hari kebangkitan ni, sahabat-sahabat sekalian. Wa daraba lana mathalan, Tuhan buat bandingan. Ada orang Mekah ni dia ambil tulang orang mati dah, dia penyek, dia picit tulang tu depan Rasulullah sehingga celebur tulang tu sahabat-sahabat semua. Dia lupa, tapi Tuhan jawab, qul yuhyi alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan manusia kembali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menjadikan dia daripada tiada dulu. Baik. Faqalu bnu alaihim bunyanan. Lepas tengok Ashabul Kahfi ni lagu ni, kata setengah orangnya ingat tertegur mula cerita, bila pergi kedai ni kawan-kawan, Allah pitih tengok pitih hak lama, pitih hak zaman. Kalau hamba guna bahasa kapur hamba, pitih hak zaman tak ku tonggek.
yakni zaman dahulu kala mereka rasa pelik lalu mereka lapor kepada pihak berkuasa, dia rigaklah orang ni, wagilah ke gua tempat mereka ini berada. Bila dia pergi ke gua ni, maka di sana ada dua pandangan. Faqalu bnu alaihim bunyanan. Dia kata kita binakan untuk mereka ini, nasuddu alaihim babu kahfihim. Kita tutup pintu gua ini. Kita biarkan mereka dalam gua, dalam keadaan mereka tu, sebab mereka ini berada di atas agama kami. Yakni tuan-tuan semua, selepas 300 tahun perjuangan Ashabul Kahfi tidak menyembah Raja Daqyanus, tidak menyembah syirik di zaman Raja Daqyanus, rupa-rupanya penduduk negeri mereka Tursus telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita buat? Dan masuk dalam gua mereka ni mati semula, kita pun tutuplah pintu gua ni supaya orang ramai tak boleh masuk, dan kita jaga supaya kawasan ini lebih terpelihara. Faqalu bnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan lebih tahu akan keadaan mereka. Ada golongan yang kedua berkata, tak apalah, kita buat benda lain. Lanattakhidhanna alaihim masjida. Hak ni kata tutup saja biar Ashabul Kahfi duduk dalam gua. Satu golongan yang lain kata lanattakhidhanna, kita ambil letak di pintu gua ini satu masjid di mana orang-orang Islam boleh sembahyang dan boleh mengambil berkat dengan tempat Ashabul Kahfi berada ini. Jadi kawan-kawan semua, rupa-rupanya kebangkitan Ashabul Kahfi di zaman itu adalah kebangkitan yang berlaku di zaman pemerintahnya sudah pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kawan-kawan sekalian, suka disebutkan di sini bahawa perjuangan kita ini kita boleh lihat dari jarak, bukannya setahun, 2 tahun. Jarak nak melihat perjuangan ini mungkin puluhan tahun, ratusan tahun. Ratusan tahun. Ada orang sempat melihat kesannya, ada orang tak sempat. Rijalul la tulhihim minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Rijalun, ada sebahagian daripada pahlawan-pahlawan Islam. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh kecapi terima janji Tuhan, mati syahid dan sebagainya. Wa minhum man yantazir, ada sebahagian manusia yang sedang menanti giliran daripada perjuangan mereka. Ada orang sempat kecap hasilnya, ada orang sempat merasa, ada yang lain sempat tidak sempat untuk merasa. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim asyaqqah. Kalaulah perjalanan perjuangan kamu ini dekat, safaran qasidan, lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk, nescaya kami akan ikut perjuangan kamu. Walakin ba'udat alaihim asyaqqah, tapi perjuangan kamu ini perjuangan yang terlalu jauh. Sebab itu tuan-tuan semua, kita buat kerja agama pada hari ini, hasilnya boleh jadi kita boleh tengok ataupun boleh jadi kita tak boleh nak tengok. Tapi apa-apa pun, setiap perjuangan kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, berapakah bilangan Ashabul Kahfi? InsyaAllah malam besok kita akan baca berapakah bilangan mereka. Kenyataan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-22 berkenaan dengan bilangan Ashabul Kahfi ini berapa orang, mengikut disebut oleh kitab suci Al-Quranul Karim. Dan kita sambung juga malam esok dengan konsep insya-Allah dalam kita dalam kehidupan seharian kita, dalam tafsir kita pada malam besok ayat 22 dan 23. Jangan lupa esok bersama saya Ustaz Saibun bin Ismail pada jam 4.45 pagi di bawah tajuk kuliah subuh kita masih lagi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan kehidupan seharian kita biiznillah pada jam 6.45 pada pagi besok. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.